Kita Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. InsyaAllah hari ni kita akan belajar bab 7.3. Okey, ke barang kalian peristiwa bergabung. Okey. Yang sebelum-sebelum ni kelas sebelum ni kita dah belajar 7.1 dan 7.2 tapi tak ada masalah untuk kita teruskan sebab Mama akan terangkan daripada awal. Okey. Semua ada kat situ? Ya? Yeah? Okey. Ada. Okey, sekarang ni kalau kita tengok bergabung tu maksudnya kita akan menggunakan ada dua peristiwa dalam satu-satu masa. Kalau dia tunjuk kat sini, ahli kaji cuaca, dia ramal cuaca tu berdasarkan dua peristiwa iaitu arah tiupan angin dan tekanan atmosfera. Nampak dia ada dua peristiwa kat situ. Macam kita, kalau kita peristiwa apa? Kalau macam kehidupan seharian, nak tentukan sesuatu benda, dia ada dua atau lebih peristiwa. Okay. 7.31. Okay, kalau ini contoh ya. Pertimbangkan eksperimen. Okay. Dadu. Okay, sebiji dadu yang adil. Okay, macam sebelum ni kalau dadu yang adil bermaksud dadu tu mempunyai nombor 1 sampai 6. Okay, peristiwa A dan peristiwa B ditakrifkan seperti berikut. Kalau A mendapat nombor ganjil, kalau B mendapat nombor lebih besar daripada 3. Kalau kat sini jawapan dia adalah, okay, ni ruang sampel. Ni sampel dan dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 sebabnya dia mempunyai dadu tu ada permukaan 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Okay, peristiwa A. Allah. Okay, peristiwa A nombor ganjil. Okay, daripada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ni antum akan pilih nombor ganjil iaitu 1, 3 dan 5. Kalau peristiwa B lebih besar daripada 3. Siapa masuk ni? Semua lagi masuk. Sorry. Okay, kalau peristiwa B lebih besar daripada 3. Anda nampak ni 3? Pak. Dalam ni tak ada 3. Pak. Ya, lebih besar. Jangan tersalah masuk. Okay, 4, 5, 6. Apa dia sampai 6 je sebab sampel dia pun ada. So kita letak 4, 5, 6. Okay. Okay, perhatikan rantau berlorek di Raja A ni. Ini adalah set. Itu bentuk set. Okay. Ya. Okay, bentuk set. Orang tanya kenapa ada 5 kat tengah-tengah ni. Cuba teka. Ni. Kenapa ada 5 kat tengah-tengah ni? Sebab dia dekat A dengan B ada 5. Dekat A dengan B ada? 5. Nombor yang sama. Ni ada 5. Sini tu ada 5. Ni ada 5. Nampak tak? Sebab tu lah dia ada dekat tengah. Dia ada dekat A dengan ada dekat B. Okay. Okay, apa ni kalau bentuk U ni maksud dia apa? Kesatuan. Ya, tadi. Yes. Okay. Okay, A dan B. Ada A dan B. Kalau ni atau. Mama kena ambil ni. Atau. Ya, atau dia masuk A dengan B gabung semua. Okey. Kalau A dan B, Kasha dah masuk ke? Tadi suara Kasha lah ya. A dan B bermaksud
mesti ada dekat A, ada juga dekat B, iaitu nombor 5 ya anak-anak, 5. Ada dekat. Alright. Ni faham tak ni? Oh, Faham tak? ada. Ada nak tanya ke? Tengok contoh 9. Tengok contoh 9 ni. Okay. Okay, Rizal dia melawat ke Kuantan. Okay. Kata Kuantan tu boleh jadi cerah, hujan atau mendung. Okay. Dan siapa yang berbunyi tu tadi? Kalau berbunyi, kalau nak jawab, buka video, buka mic. Kalau tak jawab, kita mute. Okay, boleh? Okay, bagus. Thank you everyone. Okay. Rizal melawat Kuantan 2 hari, dia boleh jadi cerah, hujan atau mendung. Okay. Tengok Ini adalah peristiwa semuanya. Okay, senaraikan semua kesedaran peristiwa berikut. Cuaca cerah pada hari pertama. Ya Allah, korang. Atau mama highlight sikit atau tu. Cuaca cerah hari pertama atau hari kedua. Cuaca cerah pada hari pertama dan hari kedua. Okey. Yang ni sebelum ni kita belajar. Tengok Cara ni adalah cara kerja yang mudah sikit. Okey. Dia pakai pokok. Gambar raja pokok. Dia ada akar-akar dia. Hari pertama boleh jadi tengok cerah, hujan, mendung. Ni C cerah, M mendung, H hujan. Ini hari pertama. Hari pertama boleh jadi cerah, hari kedua pun boleh jadi cerah dan kesudahannya cerah. Ni kesudahan dia. Okey. Dan seterusnya. Kenapa dia ada 3 kat sini? Boleh jadi cerah-cerah, cerah mendung, cerah hujan. Kita akan senaraikan kesemua kesudahan yang mungkin bagi kedua-dua hari. Okey, sebab dia nak hari pertama dan juga hari kedua. Setakat ni faham macam mana gambar rajah pokok ni dibuat? Faham. Kalau ada yang tak faham boleh terus tanya Kak Mak Ima. So Nazmi? Okey. Akhirnya ruang sampel yang ditulis di sini datangnya daripada mana? Daripada semua ni. Okey? Daripada sini. Okey, ruang sampel yang terjadi pada hari pertama dan kedua dituliskan di sini. Okey. Okey. Ni lah dalam exam kalau suruh tuliskan ruang sampel bermaksud antum kena ada buat pembuka kata ni, pembuka kata pula. Macam apa nama dia ni? Macam ulat ni. Ulat. Bracket beralun ni dan tutup dia. Okey, buka dan tutup. Okey, peristiwa A dia kata. Peristiwa A cuaca cerah pada hari pertama. Kalau B peristiwa cuaca cerah pada hari kedua. Okey. Okey, cerah pada hari pertama. Kat sini kita kena tengok. Okey, cerah pada hari pertama adalah huruf dekat first sekali. So, yang cerah pada hari pertama adalah 1, 2, 3 daripada sini. Okey, C, M, C, H. Dia kata hari pertama. Okey. Peristiwa cerah pada hari kedua. Hari kedua kita kena tengok yang kedua punya kedua punya huruf. Okey, ni MC. Okey, lagi apa? H, C. C ni pun termasuk sekali. Sebab dia pun hari kedua dia pun cerah. So, peristiwa cerah pada hari pertama atau hari kedua dia ada berapa yang Mama highlightkan ni? 1, 2, 3, 4, 5. Gabung. Dia tuliskan semua peristiwa yang ada cuaca cerah. Dia kata atau. Kita kena gabungkan semua. Okey.
peristiwa cuaca cerah pada hari pertama dan hari kedua. Okey. Dan tu dia agak strict sikit. Maksudnya hari pertama dia nak cerah. Hari kedua pun dia nak cerah. Dia tak nak hari yang mendung atau hujan. So, kalau kita tengok kat sini, mana hari pertama dia cerah, hari kedua dia pun cerah? Ada satu je, iaitu dekat sisi saja. So, jawapan dia adalah peristiwa hari yang pertama dan kedua cerah ada satu sahaja. Okey, faham ke? Okey ke? Semua? Faham. Faham. Okey. Baiklah, sekiranya tiada soalan, Mama mulakan dengan mereka yang ingin menjawab praktiskan diri 9. Okey, Mama perlukan sesiapa ya untuk membacanya. Okey, Akil dah lama tak dengar suara Akil. Akil, boleh tolong bacakan tak? Praktiskan diri 9. Oh, Mike Rose. Kau kan Akil. Macam-macam je lah. Siapa ni? Syed Riza. Tak payahlah tutup. Akil kalau bongak memang baik dia. Memang membongak. Mana satu Mak? Yang ni. Praktiskan diri 9. Sebuah lati mengandungi 3 helai sapu tangan yang masing-masing berwarna merah, biru dan putih. Sehelai sapu tangan diambil secara rawak daripada laci lalu warna sapu tangan itu diperhatikan. Sapu tangan tersebut kemudian dimasukkan semula ke dalam laci dan sehelai sapu tangan diambil secara rawak. Senaraikan kesudahan peristiwa mendapat sapu tangan pertama berwarna putih atau sapu tangan kedua berwarna merah. Okey. Dia ada Mama wakilkan merah, biru, putih. Okey, merah, biru, putih, MBP. Betul? Okey. Yang soalan A, sapu tangan pertama berwarna putih atau sapu tangan kedua berwarna merah. Sekarang ni dia ada 2 kali ambil. Okey, lalu sapu tangan itu diperhatikan. Masukkan semula ke dalam laci. Okey. Okey, sekarang ni dia nak warna Mama wakilkan MBP merah, biru, putih. Okey, kalau tengok soalan pertama, dia kata sapu tangan warna putih atau sapu tangan kedua berwarna merah. Okey, yang pertama. Okey, ni yang pertama. Warna putih. Putih. Boleh jadi? Lepas ambil putih, kemudian Ambil merah. boleh jadi ambil merah ataupun boleh ambil merah. Okey, kedua? Ambil biru. 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 Lepas tu ketiga? Putih lagi. Putih lagi. Okey. Kalau warna merah pula. Biru tak ada, dia tak cakap pasal warna biru kan? Dia kata putih atau merah kan? Okey. Kesudahan dia adalah ni M. Lepas PB. tu PP. Okey. Okey. Yang second pula. Kalau merah. Merah boleh jadi dia ambil merah juga, betul? Dia ambil merah juga. Merah pun boleh ambil biru. Boleh jadi lepas merah dia ambil putih. Kesudahan? MB. MB, MP. MP. Okey. Sekarang ni. Dia ada okey, kesudahan pertama dia ada PM, PB, PP, MM, MB, MP. Okey. Adakah ruang sampel yang kita akan tulis kat sini? Okey. Antum perasan tak kat sini ada 2 yang Halimah, ya?
Ya saya? Ada orang panggil mana? Siapa itu? Malu mana minta izin kita anda sekejap. Ya, sila. Sila. Ya, okey, sila. Okey. Sekarang ni ruang sampel kalau antum perhatikan kat sini ada M dengan MP, benda yang sama. So kita hanya tulis sekali sahaja. Faham? Okey, sebab ruangan sampel yang ni ada yang sama. So dia punya ruangan sampel akan jadi begini. PM, PB, PP, lagi MM, MB. Tutup. Dia sebenarnya ada 5 saja. Dia nampak macam 6 kan? Tapi ada 2 huruf yang sama. Jadi jawapan dia, ruangan sampel dia keseluruhan yang ada adalah PM, PB, PP, MM dan MB. Okey, boleh tak? Semua? Faham? Faham. Okay, so. Terima kasih. Okey, untuk soalan B. Apa jawapan dia? Apa mak orang yang sama je yang cakap. Dah lah mak suruh buka video, tak nak buka video. Dia tak nak tunjuk muka dia. Mirul, mana muka Mirul? Mirul. Come on, Mirul. Mirul buat B. Cepat ni kan mama cakap parenting. Ya. Kalau kita lupa nak tulis sampel tu dapat markah ke? Kalau kita nak lupa. Okey, dapat markah ke tak? Okey. Dia tak dapat markah sebab jawapan akhir ni. Antum tak perlu buat jalan kerja ni pun tak apa. Jalan kerja ni macam nak memudahkan kita supaya tidak tertinggal. Tidak tertinggal semua kesudahan yang mungkin. Antum terus tulis. Kena ni, wajib tulis ni. Ni je dia nak 1 markah sebenarnya. Yang ni tak perlu buat ni. Tak perlu buat pun tak apa. Okey? Faham? Okey. Okey, Sofia. Mama. Ya. Jawapan dia apa? Jawapan dia. Apa? Apa? Sekejap. Mama tanya anak ke apa? Ya. Mama tanya Inta. Sekejap. B, jawapan dia apa? Sekejap, Mama jangan bagi anak cuak, Mama. Anak dah tengah beli. Okey, tak apa. Kita bagi Mirul. Buka Mirul. Tengok muka Inta. Muka anak beli sangat ni. Uzi mana Uzi? Uzi. Uzi mana Uzi? Uzi boleh tolong jawab Uzi. Sapu tangan pertama dan kedua berwarna putih. Dan. Apa maksud dan tadi Mama bagi tahu? Dan. Ni dan. Pertama. PP lah. Jawapan dia apa? Yes, pandai. Jawapan dia hanyalah P sahaja. Sebab dia nak dan. Maksudnya bila dan ni maksudnya pertama kena putih, kedua pun kena putih. So jawapan dia adalah PP. Senang ke tak sebenarnya ni? Senang. Senang kan? Yang penting antum jawapan antum kena ada. Ni buatlah sampel kat sini. Ni. Kena buat pembuka dengan penutup ni. PP. Okey, tu jawapan dia. Tak ada masalah. Okey, seterusnya. Kita macam ni. Antum kalau tengok contoh 10 ni, antum rasa macam senang ke susah? Senang. Boleh lah. Boleh lah. Tengok pada soalan lah. Okey. Okey, contoh Mama kita dah kat sini. Okey. Semua okey? Omar Hazin ada ya? Dalam tu bagus. Haziq ada, dia diam-diam saja. Lambat masuk Okey. Kotak A mengandungi 4 keping kad dan masing-masing warna merah, biru, kuning dan hijau. Okey, kotak B pula mengandungi 4 biji bola dan masing-masing berlabel 1, 2, 3 dan 4. Okey. Okey, sekeping kad dikeluarkan daripada kotak A dan sebiji bola dikeluarkan daripada kotak B. Antum nampak dia
Satu kotak A, satu kotak B. Macam mana terhasilnya berjadual seperti ini? Okey. Okey, soalan dia senaraikan. Dia kata senaraikan. Senaraikan, so kita kena buat tanda-tanda macam tu. Okey. Senaraikan kesudahan bagi setiap peristiwa berikut dengan menggunakan satah koordinat. Ni dah masuk satah koordinat, dia ada paksi X dengan paksi Y, lebih kurang lah ya. Ni contoh dia. Terbalik pun tak apa sebenarnya. Kita boleh buat bentuk lain. Okey. Kalau kotak A dekat paksi Y, kotak B dekat paksi X pun boleh. Nanti Mama nak suruh buat. Siapa yang mempunyai kertas kosong dan pensel tu, okey. Inilah masanya ya. Kita buat. Okey. Mendapat kad kuning atau bola berlabel 2. Okey. Kad kuning atau bola berlabel 2. Mendapat kad kuning dan bola berlabel 2. Soalan nampak macam sama tetapi kat sini ada atau dan. Okey, apa yang Mak nak antum buat sekarang ni? Okey. Tak apa. Nanti soalan ada, jangan risaulah, benda boleh settle. Okey. Katakan P adalah peristiwa mendapat, tengok. Bila soalan dia keluar macam ni, dia akan saringkan kad kuning peristiwa P, label 2 peristiwa Q. Nampak kat situ. Okey. Katakan M mewakili bola merah, B mewakili bola biru, K mewakili bola kuning dan H mewakili bola hijau. Okey. Nampak Ni M, B, K, H. Ni untuk kotak A. 1, 2, 3, 4 untuk kotak B. Macam mana boleh dapat M1 menggunakan koordinat antum kalau ada titik kat sini. Dia ada M dengan ada 1. Kenapa sebut M dulu? Dia kotak A kat sini. Dia sebut M dulu. X dulu baru Y. M4 dan seterusnya. Macam mana dia tetapkan? Okey. Peristiwa P dia kata yang kuning. Nampak kuning ni? Semua kuning. Dia highlightkan semua kuning. Okey, lepas tu dia kata peristiwa mendapat level 2. Level 2 dekat line 2 ni semua peristiwa Q. Okey. Dan maka kesudahan P kesatuan U atau kalau kita kata ni kesatuan dalam kebarangkalian dia panggil atau dia adalah K1, K2, K3. Kita kena senaraikan semua yang di highlight kat situ. Okey. Dan okey, kena ada kuning dan juga label 2 dan straight dia. Dekat peristiwa P ada, Q pun ada. Dia bersilang dekat K2. So jawapan dia K2. Okey, faham tak tu? Ada nak tanya? Mak. Ya, saya. Macam kurang faham sikit lah. Kurang faham yang kat mana? Macam mana boleh dia buat kotak ni? Okey, kalau kurang faham, kita cuba buat soalan ni. Okey, kita buat soalan ni. Okey. Dia kadang-kadang kalau nampak jawapan dia macam terus, kalau kita buat sini dia akan jadi okey. Okey. Okey, kita minta Rahman lah. Rahman tolong bacakan, praktiskan diri ni. Yang lain boleh siapa yang boleh terus buat tu terus buat Okey. Rahman bacakan. Yang nombor 10 tu Sekeping duit shilling yang adil dan sebiji dadu yang adil dilambungkan secara serentak. Senaraikan kesudahan bagi setiap peristiwa berikut dengan menggunakan satah koordinat. Okey. Semua suara dia. Okey. Okey, Mak bagi masa antum untuk buat. Ada yang dah buat
Semua belum buat lagi kan? Belum lagi kan? Jangan kata tak ada pen dengan pensel pula. Kau seorang kau dengar kau hadap je tu. Pakai pensel dengan kertas. Okey, tulis. Sekarang. Mama bagi masa. Mama tunjuklah sikit dulu. Bagi masa buat. Macam mana nak buat? Macam mana nak buatnya? Okey. Dia kata ada duit shilling dan dadu. Kalau ikut logik, kita tak payah tengok jawapan ni. Kalau jawapan ada kat belakang kan. Jawapan tu boleh tengok tu. Jawapan last sekali tu. Jawapan dia mesti dalam keadaan macam ni. Kenapa dia jadi macam tu nanti kita buat. Ni jawapan dia. Praktiskan diri 10. Tengok ni jawapan ni. Dia akan akhirnya jawapan dia macam ni. Dia akan sarai. Macam mana nak dapatkan yang ni? Itu nanti kita akan buat sama-sama. Okey. Mama bagi masa tu semua kena buat. Nanti Mama nak tengok hasil dia. Sambil tu Mama akan tunjuk juga. Adlai ada tak adlai? Macam tak dengar je bunyi dia. Dia ada tak? Tak ada. Tak ada Okey. Mama. Ya. Yang jadual tu kena buat juga ke? Jadual. Dia kata gunakan SATA koordinat. So Mama akan tunjuk sikit. Ini Allah. Apa yang betul lah kalau buat benda ni. Okey. Ini lurus pun, Masya Allah. Okey. Yang ni Mama buat. Dia kata duit shilling. Duit shilling kita wakilkan ada gambar dengan G mewakili gambar, A mewakili angka. Okey, depan belakang Okey. Kat sini G dengan A. Okey. Minta maaf Mama tersilap. Dia nak gambar sudah gambar dengan angka kat bawah lah. Gambar dengan angka kat bawah. Ni. G. G dan Mama nak antum buat juga. G dengan A. Ini mewakili gambar dengan angka ni adalah duit shilling. Ni duit shilling. Okey. Kalau dadu ada apa? Kalau dadu ada apa? Dia akan keluar apa? Nombor. Angka. Berapa nilai dia? 1 sampai 6. 6. Yes. So antum senaraikanlah 1 sampai 6. Kat sini. 2, 3, 4, 5, 6. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, ni SATA kita. SATA Mak Iman yang cantik dah siap. Okey, ni adalah dadu. Ni dadu. Okey. So, apa lagi? Tu buat tak tu? Buat. Siapa dah siap tunjuk? Haziq dah siap kan? Ambil sini tunjuk. Haziq kan ni letak kat situ. Nampak ke? Nampak. Mama nampak. Bagus. Ada. Okey. Tunjuk. Gitu. Mak Razin, tunjuk Umar. Ni mana tak faham soalan Umar. Mana? Siapa tu? Umar. Ya. Tak faham soalan. Ni. Dia ada duit shilling dan dadu. Okey. Dia baling serentak. Sekarang ni kita ada peristiwa shilling dan dadu. Jadinya
bila kita ada dua benda tu, okey, kalau tak faham soalan lagi, kita buat sarta koordinat yang terlibat adalah duit siling dan juga dadu. Sarta koordinat ni faham tak Umar? Boleh lah. Gambar tu apa mah gambar? Gambar tu mewakili apa? Enggak, okey. Baiklah. Duit siling ke depan dan belakang kan? Yang muka depan tu mewakilkan dengan angka. Duit sen. Tu 10 angka. Kalau yang dekat belah belakang tu ada gambar. Kan ada kita biasa panggil apa nombor dengan ekor kan? Nombor ekor tu gambar lah. Depan belakang. Duit siling. So angka tu mewakili dadu lah. Apa? Angka mewakili dadu lah. Bukan. Aduh ya Allah, sebabkan dia macam dah bela ni aku kenalah ubah. Okey, duit siling biasa panggil depan belakang tu apa? Ekor kepala. Ekor kepala. Ekor kepala? Kepala ekor kan? Ekor kepala. Tak ada masalah, semua ni tak ada masalah. So kepala dengan Ekor. boleh tukar, kita tukar. Duit siling. Kita wakilkan duit siling, tapi kita kena buat satu dia. Duit siling ni mewakili kepala Dan ekor. dan ekor. Kepala tu K, ekor tu I. Dah. Okey, faham. Okey. Kemudian kita koordinat dia tadi. Yang akan jadi apa? K1. Tapi anda jangan terkejut pula lah kalau jawapan belakang tu tak sama sebab kita ubah apa ni, tak ada masalah. Tapi kita kena beritahu. Duit siling ni wakilkan kepala dengan ekor. K1, K2. Dan seterusnya K3. Okey, faham tak tu? Dan seterusnya. Boleh buat? Tengok. Sofia dah siap? Belum. Buat. Faham? Kalau tak faham boleh tanya. Naufal? Wah, saya pun nak kena tulis semua balik kan? Yes. Okey. Dia kata soalan. Anda tengok soalan. Senaraikan. So, kita kena senaraikan semua. Maklimah. Ya, saya. Sarta koordinat tu yang jadual kita buat ni ke? Yes, jadual yang kita buat ni. Yang jadual kita buat. Betul? Dah siap. Naufal kata dia dah siap. Naufal kata dia siap. Ya ke? Mana Naufal? Naufal mana? Naufal semua dah? Ya. Kalau yang apa tu, paksi tu tak kisah yang mana. Contoh kat apa, gambar angka tu dekat paksi Y pun boleh Okey. Ni tu soalan bagus tu. Okey, sekarang ni kalau antum perasan nampak Allah. Dia maksudkan gambar dulu kan? Gambar dulu. Bila dia gambar dulu dia mewakili duit siling. Duit siling ni common jadi X dekat bawah. Ada kat sini. Dekat paksi ni mendata ni. Okey. Mengufuk. Okey. Kalau sebiji dadu dia akan jadi kat atas ni. Biasanya memang macam tu. Kalau berubah terima juga. Kita terima juga sebenarnya. Tapi better kita ikut skema jawapan. Kadang-kadang cikgu-cikgu pun boleh jadi pening kan. Sebenarnya betul je. Kan tersalah pula tanda. Kita ikut je. Okay. Alright. Dah siap ya semua? Mama cakap elok je kan? Belum. Kita tengah rekod kan? Dah. Siapa tak faham boleh tanya lagi. Okey, dah. Dah. Okey. Mama sikit je lagi ni. Belum Anta kena buat sendiri ni. Okey. Jawapan dia senaraikan. Okey, kalau ruang sampel.
Senaraikan semua. Okey, Kasha, mic tutup lah Kasha. Kabut lah Kasha. Jangan marah, jangan marah. K1 dan seterusnya kita senaraikan semua yang ada. K2, K3. Okey. K4. Okey, antum senaraikan semua. Okey. Gambar dan nombor 3. Okey. Kalau kat sini, sebab Mama dah tukar kepala dengan ekor. Kepala ni gambar kan? Kepala ni gambar kan? Ekor tu, kejap. Kepala Angka. Kepala gambar lah. Kepala angka lah. Kepala nombor lah. Angka lah, betul lah. Ekor yang gambar. Ya, gaduh. Ya. Okey. Ekor ni gambar. So dia kata dan. So apa yang kita akan pilih adalah E2, yang ni E3. Okey. Dan, nanti kena tahu dan. Dan ni maksudnya strict. Dia nak gambar dengan nombor 3 je. Okey. So, Mak pergi soalan C pula. So yang ni lah jawapan dia. Okey. Yang ni lah jawapan dia. So yang ni jawapan dia. E3 saja jawapan dia. Untuk soalan C. Soalan C adalah E3. Kurungkan. Kalau B atau. Okey. Kalau atau maksudnya asal ada gambar je ambil. Asal ada gambar je kita ambil. E4, E5 dan Allah. Tak ni pula. Tak apa lah. Nak maaf. Mama tulis je Hantu. Ya. Ruang sampel jawapan macam mana? Macam ni? Kita tulis je jawapan ni. Tulis semua? Maksudnya yang ketiga. Kalau ruang sampel Intan tanya ruang sampel. Yang ini kita senaraikan semua yang antum dah tulis dekat dalam satu koordinat tu. Itu semua benda lah. Okay. Yes. Semua yang ada. Tulis apa yang ada? Okay, Allah. Yes. K5, K6. Okey. Kalau A kita tulis semua yang ada. Kalau B kalau C kita tulis hanya dan bila dan kita tulis E3 saja. Kalau B dia nak gambar semua dan 3 semua. So yang Mama highlight yang warna kuning ni ni semua ada gambar dengan 3 mana 3? Ni. Ini dia punya jawapan untuk B. Tuliskan semua ni. Yang warna kuning ni. Okey, faham? Kalau untuk C, dia nak dan, maksudnya E3 ni sahaja. Okey, tu jawapan. Boleh apa? Ya. Dapat E3 apa? Suara silang ke? Yep. Mak bela lah tiba-tiba. Soalan mana? Tak, C kan E3 orang kata. Kenapa jawapan dia E3? Ada tak faham. Yes, kenapa jawapan dia 3? Okey, kalau faham tak B, kenapa kena ambil semua? Kalau B. B faham tak? B Tak faham. faham. B faham. Okey, kalau B, kenapa kita akan senaraikan B ni? Okey, Mama senaraikanlah B ni. Kalau B dia punya sampel, dia punya peristiwa dia akan jadi K3. Ni sebab Umar Azin kan ya, kepala ekor ni tu ubah ni. E5. Tak dah balik malam lah tanya tu. Tak ada. E3, lepas tu lagi satu apa? E2.
E1. Okey. Jawapan B adalah semua ni. Kenapa? Sebab dia tulis atau. Bila atau asal ada gambar saja, Mama kata E ni mewakili gambar. Asal ada gambar saja di dalam koordinat tu, kita akan ambil. Okey, gambar. Atau 3. Gambar atau 3. Asal ada nombor 3 je, kita akan ambil. Okey? B faham? Kalau atau, kita ambil semua yang ada gambar, semua yang ada nombor 3. Faham tak? Faham. Faham. Okey, kalau C pula. Kalau C, dia kena ada gambar dan nombor 3. Maksudnya, yang X dengan Y dia, X mestilah gambar dan Y mestilah nombor 3. Dia tak boleh benda lain. So, kita kata E tadi tu adalah gambar kan? Mesti kena ada E dan juga 3 saja. So, jawapan dia satu saja koordinat yang akan keluar, iaitu E dan 3. Kalau dan. Beza dengan atau. Itu beza dia. Faham? Boleh tak? Okey, syukur. Okay. Alright. Itu beza dia. Okay. Ada nak tanya lagi? Okay. Yang ini kebarangkalian peristiwa A atau B 7.32. Ini pun sama juga. Kita nak kira bilangan. Okay. Kita nak kira bilangan jumlah peristiwa. Okay. Kita tengok contoh ni. Contoh 11. Okay, semua okay ke? Semua faham ke? Okay, Mama. Okay. Kalau ada, boleh tanya terus macam tadi sebab Mak Mak akan jawab terus, okey? Okey, satu nombor dipilih secara awak daripada ruangan sampel. Okey. Ni as sampel. Okey. Jangan tanya Mak Imah kenapa dia ada 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Kenapa dia tak ada 18? Jangan tanyalah, dia kata tu je dia ada. Dia pilih nombor tu. Okey, yang ni je. Ini je peristiwa kita, okey? Jangan tanya Mak Imah. Ni dia bagi ni. Soalan dia bagi ni, ambil je nombor dia. 2, 4, 6 dia pilih. Okey, hitung kebarangkalian nombor yang dipilih itu ialah kurang daripada 7 atau gandaan 4. Okey. Atau gandaan 4. Okey, gandaan 4 yang lebih besar. Yang B pula gandaan 4 yang lebih besar daripada 6. Okey, kita tengok yang A. Sekarang ni, ada berapa nilai di dalam sampel, berapa nombor yang ada? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, sampel ada 7. Okey, betul? Okey, peristiwa A. Nombor kurang daripada 7. Antum akan selesaikan kurang daripada 7 adalah 2, 4, 6 daripada sampel ni. 2, 4, 6. Okey. Kalau B, dia kata gandaan 4. Gandaan 4 tu maksudnya sifir 4. 4, 8, 12. 4, 8, 12, 16. 16 termasuk tak 16? Tak. Tak, sebab apa ya? Sebab dalam sampel tu sampai 14 je. Dalam sampel tak ada. Sebabnya biasanya dalam exam ada. Dia pergi tu dia 4, 8, 12, 16, 20. 20 macam dia pandai seorang je pandai sifir 4. Geram Mak Limah. Okay, jadi dalam sampel, bila dalam sampel dia ada sampai 12, kita buat 4, 8, 12 je. Okay, Mak Mak ulang banyak kali ni ya. Okay. Dan Mak Mak record. Jangan cakap Mama tak cakap. Okay. Jadinya kat sini, okay, kita nampak ada 6 kan sebab, tapi kenapa akhirnya sampel jadi 5 je? Sebab apa? Kita nampak ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia kata atau. Bila atau, Mama kata gabungkan peristiwa A dan peristiwa B. Tapi sebab, kenapa dia ada 5 je? Sebab 4 tu dua-dua ada. Ada 4 kat sini, 4 pun ada. So dia ada 1 saja. So jadi 2, 4, 6. Dia jamak kan? Yeah, dia gabungkan. 4 ada kat tengah-tengah ni.
Okey. So, 5. Okey. Barang kalian dia adalah 5 per 7. Mana dapat 7 tadi? 5. Gandaan 7. Gandaan 7. Yang kurang lagi 7. Kurang daripada 7. Sekejap ya, sabar Sabar. Kira lah nombor tu ada berapa. Sekejap. Sabar. Okey, Dia kasi ada 5 dah tahu ni. kau pandai. Dah Okey, 5 ni dekat sini. Peristiwa. 7 ni datang daripada mana? Daripada semua peristiwa 7 ni. Peristiwa ni 7 bilangan semua sampel. Okey. 5 ni peristiwa A sahaja. Peristiwa A sahaja. Okey, 5 daripada 7. Okey, faham tak? Faham? Okey, faham. InsyaAllah. InsyaAllah. Nanti kita akan belajar harmoni ya. Harmoni kat bawah ni. Bukanlah Arab ni kita harmoni. Sebab ya, tanya. Formula yang dikasih ni nanti kasih kat dalam exam ke? Kasih. Tapi tak apa, dia tak kasih pun kita faham kan. Antum tak tengok muka depan tu. Nanti dia ingat dia bagi, jangan risau. Okey, katakan peristiwa C. Nombor lebih besar daripada 6. Okey. Nombor lebih besar daripada 6. Pergi balik tengok peristiwa sampel dia. Mana lebih besar daripada 6? 6. 8, 10, 12, 14. Yes. Ni. 8, 10, 12, 4, 14. Okey. Tengok soalan dia. Gandaan 4 yang lebih besar daripada 6. Walaupun kita pilih 8, 10, 12, 14, tapi dia nak gandaan 4. Di manakah gandaan 4 ada berapa je daripada 8, 10, 12, 14? 8 ya? 48 ada? 8. Ada ke? 10? Tak ada. Tak ada. So jangan ambil 10. Jangan ambil 10. 12 pun bukan. 12 je. Sorry. 8, 12. Ya. Mama salah. Okey. So tinggal berapa tu? 2. So jawapan kebaran kalian dia adalah 2 dari per 7. Mana dapat 7? 7 daripada 7. Keseluruhan sampel yang sebelum ni. Saja je mama nak conteng. Okey. Betul je jawapannya. Okay, last. Nak ke 10 dah. Ya Allah. Ini mama dah buat 7.3. Okey. Baiklah. Mari kita buat. 1. Praktis kena 11. Okey. 1 huruf di Sarawak. Mute lah. 1 huruf dipilih secara awak daripada perkataan harmoni. Hitung kebaran kalian bahawa huruf yang dipilih adalah H atau vokal. Buatlah. H atau vokal. Berapa? Berapa agak-agak? Sampai kata 4/7. Siapa kata? Oh, dia tulis Memang nak tengok soalan tak nampak ni. Dia hilang dah. Ya Allah, sorry. Mama nak suruh hantar tengok. Jawapan dia berapa? Dia kata H. Nah. Ambil. H atau vokal. Okey, dah lah. Okey, berapa semua? Semua ada 7. 47. 47. Andainya. Siapa yang tak dapat 47? Saya tak dapat memang. Rahman tak dapat. Cuba. Mirul dah tak Mirul? Apalah. Tunggu Mirul kan? Kalau tunggu Mirul kan? Kita kan pukul 2 tak habis. Tak ada Mirul ke? Gurau.
Nazmin left meeting kenapa? Merajuk. Haji sebab tangan. Sabar. Okey, Rahman macam ni. Sekarang ni kita first kali kita kena selesaikan semua sampel yang ada. Ada H, ada A, ada R, ada M, ada O, ada N, ada I. Okey. Ni semua sampel dia. Okey, dia nak ke barang kalian bahawa huruf H atau vokal. Huruf H, maka kita ambil lah huruf H. Lagi huruf vokal, apa huruf vokal? A, E, I, O, U kan? A, E, I, O, U kita bulat A. Lagi? O. I. So berapa huruf yang Mak bulat ni? 4. 4. So berapa dengan berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Itu jawapan dia. Okey, boleh? Boleh. Okey, 3 orang murid tingkatan 3. Soalan nombor 2 3 orang murid tingkatan 3 dan 4 orang murid tingkatan 4. Cuba buat. 3 orang murid tingkatan 3, 4 orang murid tingkatan 4, 5 orang murid tingkatan 5. Seorang murid dipilih secara barangkali yang bahawa murid yang dipilih itu adalah murid tingkatan 4 atau tingkatan 5. So, berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey dah. Senang kan? Tingkatan 3 ada 3 orang. 3 campur 4 campur 5. So, dia punya jumlah semua ada berapa? 12. Kata tingkatan 4 dengan tingkatan 5 je kan? 1/9 awak. 1/9. 1/9. 9 per 12 ke? 9 per 12 boleh kecilkan 3 per 4. 3 per 4. 9 per 12. Ah. Okey, faham. 9 per 12 lah, betul lah. 3 per 4 lah jawapan dia. Haziq kan, Mama kan risau dia kalau soalan senang kan, mesti ada je dia silap. Okey, cuma dia nak tingkatan 4 dengan tingkatan 5. So, semua sampel ada so 9 per 12. Boleh kecilkan dia jadi berapa? Bahagi 3 jadi 3 per 4. Tu jawapan dia. Okey. Betul lah. Isyarat. Sepatutnya kita sampai berarti kena 12. Tapi antum jadi tolong baca contoh 12 ni. Okey. Dan kita akan terus buat praktis sendiri. Mak Masa agak lambat kalau baca dulu sebab kalau boleh next class kita akan habis praktis formatif 7.3. Get ready. Okay, Allah. Nampak tu soalan ni. Mama suka gila soalan ni. Saya cakap gila. Suka sangat soalan ni. Baiklah. Ada apa pun nak tanya? InsyaAllah tak ada. Tak ada. Faham tolong buat sampai 7.3. Praktis 7 formatif 7.3. Tolong buat. Kita akan bincang praktis kena 12, 13 dan praktis formatif 7.3. Okey. Jadinya kalau antum tolong bersedia untuk jawab soalan Okey. Itu saja. Sekarang ni tengok siapa dia yang datang ni. Mohon maaf. Ya, ada nak tanya. Buat apa? Contoh 9, 10, 11, 12 ke? Apa ni? Yang mana apa dia? Dapat. Bukan, Mak cakap buat praktis sendiri 12, 13 dan 7.3. Suruh nak watch kan? 9, 10, 11 dah buat. Okey. Okey, betul. Macam dah hilang je Rahman. Sekejap. Ada berapa orang sebenarnya ni? Semua orang. Alia, Farisha semua okey? Sofia okey? Razaf lah. Okey. Dah lah, pergilah rehat. Okey. Assalamualaikum. Syukran. Syukur.